Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin afdalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sambungan sifat kitab sifat 20 muka surat 11 pada katanya musannif yang bawah tu 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Jadi kita akan baca lebih kurang 2 muka kita sampai sifat kelima insya-Allah. Kita cuba ringkaskanlah. Kalau ikut kuliah biasa, satu sifat, satu kuliah, barulah kita boleh terang banyak kan. Tapi kita ini hanya daurah ya. Jadi kita bagi ringkas yang kita kata insya-Allah lah. Insya-Allah. Baik. Jadi kita masuk perbahasan sifat 20. Jadi sifat yang pertama adalah sifat wujud. Jadi sebelum kita mula masuk sifat-sifat dalam ilmu tauhid ada yang dinamakan sifat, ada yang dinamakan zat. Zat. Ada yang nama sifat, ada yang nama zat. Jadi sifat dan zat dua benda yang berbeza. Zat yang dimaksud kalau mengaji kitab tauhid, ilmu tauhid bukan zat macam zat besi, zat tu bukan bukan tu. Itu bukan dia. Zat dengan makna diri. Kalau kita, diri kita ni, inilah zat kita. Kalau kunci, zat kunci, ini diri kunci ni. Kalau handphone ni, zat handphone makna ni, ketui handphone ni. Itu dipanggil zat. Kita kata bahasa lain, kita kata diri. Bukan zat besi khasiat apa tu. Bukan tu. Jadi zat ni maknanya diri suatu benda tu. Kita sebutkan zat. Ataupun kalau di dalam ta'rif usuluddinnya maqama binafsih, benda yang ada dengan sendiri, dia tak tumpang dengan benda lain untuk wujud, itu dipanggil zat. Dia tak menumpang kepada sesuatu untuk wujud. Macam diri kita, kita tak tumpang kepada sesuatu untuk wujud. Adapun sifat, benda yang menumpang, maqama bi ghairi, dia nak ada, dia kena ada pada benda lain, itu dipanggil sifat. Dia mesti menumpang, itu nama sifat. Sifat dia tak boleh wujud dia sendiri-sendiri, tak boleh, dia kena tumpang dekat zat. Itu sifat. Itu beza zat dan sifat. Sebagai contoh, supaya kita faham, contoh sifat apa? Putih. Putih sifat. Dia boleh ada pada macam-macam jenis diri, macam-macam jenis zat. Boleh putih ada pada kertas, boleh putih ada pada baju. Baju dipanggil zat, kertas dipanggil zat. Tapi putih sifat, dia tumpang di zat. Dia tak boleh ada sendiri. Boleh putih berjalan sendiri, dia boleh? Tak boleh. Malam-malam kalau nampak putih kita lari. Pasal apa? Kita takut kat putih ke? Bukan takut kat putih, takut pada zat yang putih tu tumpang. Apa dia? Hantu. Kan? Kita takut kat hantu. Kalau kita nampak putih kita lari, nampak tisu lari, ketak nampak kertas ketak. Bukan kita takut kat putih tu dah. Kita takut pada benda hak putih tu tumpang. Contoh lain yang mudah. Pedas, sifat kan? Pedas tu sifat. Boleh pedas tak tumpang pada siapa-siapa. Kalau kita pergi kedai runcit, kita abang, ni nak beli pedas sekilo, dia bagi apa?
Tak, dia kata pedas saya tak jual, cabai saya jual. Sebab pedas tu dia tak boleh berpisah dari cabai. Dia bukan boleh bagi pedas tu kat kita. Pedas satu sifat yang dia mesti tumpang di cabai. Cabai tu boleh bagi kat kita sebab dia zat. Dia boleh ada wujud dia dengan sendiri. Dia tak tumpang kat siapa-siapa. Pedas tak boleh. Dia kena tumpang. Kita nak beli gula pergi kedai. Boleh kita kata, saya nak beli manis, bagi manis sekilo. Kita tak kata bagi manis, kita kata beli gula. Yang kita nak sebenarnya apa? Gula ke manis? Kita nak manis, bukan kita nak gula. Kan? Kita nak bagi ayam manis, makanan manis, masakan manis. Hak kita nak manis, tapi kita tak mampu beli manis. Kita tak boleh beli manis sebab manis tu sifat, dia kena duduk di zat. Maka terpaksalah kita beli gula. Gula tu berat. Baik kita beli manis je, apa beli gula, tapi nak buat macam mana? Manis tu tak boleh dibeli. Dia tak boleh kita ambil manis saja. Kena ambil sekali zat dia, iaitu gula. Jadi sifat lain, zat lain, tapi sifat mesti ada pada zat. Kalau habis dekat itu saja. Kemudian satu lagi, kalau orang mengaji kitab tauhid, dia akan selalu dengar arad. Arad kan, orang yang pernah mengaji kitab tauhid dia akan dengar kalimah arad. Secara mudahnya arad sifat benda sama. Arad tu sifat lah. Sifat tu arad lah. Dia ada perbezaan, cuma saya nak bagi mudah-mudah sebab ini hanya daurah ringkas. Kita kata arad dan sifat tu sama. Kalau saya sebut arad, maknanya sifat lah. Sifat dan arad sama. Jadi pada makhluk, pada diri kita, kita boleh sebut sifat. Kita boleh sebut arad. Putih ni dipanggil apa? Arad. Kain, zat. Kan? Hitam apa dia? Arad. Handphone ni zat. Arad ataupun sifat sama. Sebelum saya masuk, mungkin saya ada sebut arad ke apa, mungkin orang tak faham, saya sebut siap-siap. Arad sifat tu mudahnya lah sama walaupun dia berbeza. Dia ada perbezaan lah. Cuma ini hanya ringkasan, kita kata sama supaya orang mudah faham. Baik. Masuk sifat hak pertama. Maknanya sifat ni bukan zat Allah lah. Maknanya sifat suatu benda yang ada pada zat. Dia tak boleh ada sendiri. Sifat yang pertama katanya wujud. Ni akidah pertama yang kita perlu tanam. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ini dalil naqli ataupun dalil yang dinukil daripada Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dan barang antara keduanya. Jadi pertama kita kena, ni akidah yang ringkas yang kita perlu i'tikad apa? Allah tu ada. Wujud. Siapa i'tikad Allah ada, selesai. Yang kedua kita kena tolak mustahil bila dikatakan Allah tu tak wujud ataupun tiada. Mustahil. Itu akidah yang kedua yang kita kena pasak dalam hati kita. Yang ketiga, datangkan dalil. Jadi setiap sifat ada 3 kewajipan yang kita kena ada. Syarak suruh kita reti 3 benda pada satu sifat. Pertama, kita isbatkan sifat tu. Sifat Allah tu wujud. Yang kedua, wajib juga kita tolak lawan dia, mustahil. Yang ketiga, kita datangkan dalil. Sama ada Al-Quran, kalau kita reti Al-Quran, kalau kita hafal. Ataupun kita datangkan dalil akli. Dalil akli ni apa? Dalil yang kita guna akal kita. Dalil akli ni secara ijmalnya 20 sifat ni dalil dia satu ya. Bahru alam ni. Sudah. Dalil sifat kudrat alam ni, dalil sifat wujud alam ni, dalil sifat qidam alam ini, dalil sifat baqa bahru alam ni, dalil sifat wahdaniyah bahru alam ni, semua bahru alam ni. Sebab kita boleh kenal Allah dengan apa? Dengan alam. Nabi kata tafakkaru fil makhluk. Fikirlah kamu tentang makhluk. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir tentang khaliq, Tuhan pencipta. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Sesungguhnya Allah ni, khaliq ini tidak meliputi dengannya fikrah. Akal kita ni kalau nak fikir tentang zat Tuhan tak boleh tembus.
Jadi macam mana? Fikir tentang makhluk, maka kita akan dapati Allah itu ada. Fikir tentang makhluk, maka kita akan dapati Allah itu sifatnya kidam, sifatnya baqa, sifatnya begini sampai. Jadi kita fikir makhluk, kita jumpa sifat-sifat Allah. Jadi makhluk ini dalil bagi segala sifat Allah. Jadi mudah. Kan? Segala 20 sifat ni, tak payah nak cari dalil. Nak cari dalil apa? Satu tu je. Satu tu je untuk semua sifat. Cuma kita cerita sikitlah nanti kan. Baik. Jadi fahamlah, pertama kita isbatkan wujud, kedua kita tolak lawan bagi wujud. Lawan. Tok Guru dulu dia kata lawan tu bukan macam lawan Gusti tu dah. Lawan Gusti tu lawan ada dua-dua atas gelanggang. Ini bukan lawan ada dua-dua dah. Lawan dengan makna seperti lawan siang dan malam. Ada malam tak ada siang, ada siang tak ada malam. Makna bila Allah wujud, tak ada lah yang namanya ma'dum ataupun adam. Sifat adam tu tak ada pada Tuhan. Baik. Kalau kita fikir kalau kita nak fikir kenapa alam ni jadi dalil, kita kata sebab setiap kewujudan, setiap benda yang ada pasti ada yang mencipta, betul tak? Setiap kewujudan pasti ada yang mencipta. Boleh ada suatu tanpa ada pencipta? Boleh? Tak boleh. Boleh bumi ni berjalan dengan sendirinya tanpa ada orang yang mengawal? Boleh? Tak boleh. Imam Abu Hanifah katanyakan kepada orang yang mulhid. Dia kata, boleh tak satu kapal dia berlayar di lautan samudra yang besar, kemudian dia menempuh perjalanan yang lama, kemudian dia sampai ke stesen dia dengan tepat pada waktu, ataupun sampai di tempat tepat pada kawasan yang sepatutnya. Dia main parking elok aja dekat jeti, boleh? Dia berlayar dari satu negara main ke satu negara, sampai dari jeti sampai ke jeti tanpa ada kelasi, tanpa ada nakhoda, tanpa ada orang-orang atas kapal itu, boleh? Tak ada orang yang kontrol maknanya. Boleh? Mana boleh? Alam ini jadi dengan, kita kata, tertibnya yang cukup cantik, sistemnya cukup cantik. Macam mana boleh kita kata takkanlah tak ada orang cipta? Boleh ada sendiri? Tak boleh. Kalau di dalam tengah-tengah masjid ni tunggu 1 juta ton pun takkan terbit lembu seekor celah-celah ni, kan? Kita tunggu 1 juta ton di dalam masjid ni, boleh ada keluar seekor lembu tengah-tengah ni? Boleh? Boleh? Ataupun kita tunggu 2 juta ton keluar kereta Ferrari sebiji tengah ni, boleh? Dia jadi sendiri dia? Boleh? Tak boleh. Kata ulama, dia kalau benda tu nak jadi dengan cantik satu benda, tak boleh dengan sendiri. Macam kayu, kalau dia hanyut kan, bah bawa satu kayu hanyut-hanyut banyak, sampai di satu tempat, tiba-tiba kayu tu jadi sebiji rumah, boleh? Tak boleh, melainkan tukang yang main letak susun satu-satu. Jadi alam ni boleh jadi sendiri? Tak boleh, tentu ada pencipta. Jadi dalil wujudnya pencipta alam ni lah. Kita tengok sistemnya alam ini, cantiknya alam ni, tentulah ada, tentulah wujud sang pencipta. Itu secara ringkasnya lah. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, satu tumbuhan makan binatang berbeza, tapi terbit berbeza. Itu dalil kata ada pencipta. Satu tumbuhan lebah makan, berak keluar madu, kan? Kalau keldai makan, berak keluar tai. Kalau ulat sutera makan, berak keluar benang sutera. Pasal apa berak keluar lain-lain belaka? Bahasa mudah lah tu berak, kan? Pasal apa keluar lain-lain belaka? Kenapa tak keluar spesial saja? Sebab ada pencipta yang dia kawal. Ni dia jadikan begini, ini Allah jadikan begini, ini Allah jadikan begini. Kalau benda tu secara semula jadi, dia tak akan jadi pelik-pelik macam tu. Dia tak akan jadi berlainan, dia akan jadi serupa saja. Itu kata Imam Syafi'i lah, kan? Baik. Secara ringkas. Jadi asasnya i'tiqad tu saja, Allah ada. Kemudian kita tolak bahawa Allah itu sifatnya ada, dan kita isbatkan dalil Allah itu wujud, dalilnya alam ini. Nombor 2, sifat qidam.
Qidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan dia jua yang terkemudian. Itu dalilnya. Dalil dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis Nabi pernah baca doa kan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Nabi kata, Allahumma antal awwal, engkau lah yang awal, falaysa qablaka syai', sebelum engkau tak ada sesuatu. Allah tu sifatnya qidam. Bila Allah bersifat dengan qidam, qidam ni apa? Tak ada mula. Tok Guru tua-tua dulu kata tak ada umbi, tak ada akar dia, tak ada. Tu bahasa tua-tua lah. Wujud Allah itu tiada berumbi. Dia tak ada umbi. Pokok tu kalau kita cari punca dia ada. Punca dia umbi akar. Allah ni dia tak ada awal dia. Allah ni dia tak ada awal. Dia tak berumbi ataupun dia tak ada mula. Sebab apa? Sifat Allah ni qidam. Bila Allah bersifat qidam, Allah itu kita panggil qadim. Kita ada sebut qadim. Qadim kan? Qadim tu apa? Qadim tu sesuatu yang bersifat dengan qidam, kita panggil qadim. Qadim. Di dalam ilmu tauhid, kita akan selalu dengar perkataan qadim. Kita juga selalu dengar perkataan azali. Bukan nama penjual roti, roti azali, bukan. Ini azali. Azali sifat Tuhan. Apa beza azali dan qadim? Ni kita selalu dengar ni, azali, qadim, azali, qadim. Sejak azali lagi tu. Sejak azali. Sejak azali tu sejak bila? Jadi azali dan qadim, dia ada khilaf pendapat ulama, tetapi ada sebahagian yang kata azali, qadim ni benda yang sama, iaitu suatu yang tak ada permulaan. Bila tu? Bila zaman azali ni? Sebelum Allah ciptakan apa-apa makhluk. Itu dipanggil azali. Jadi ada benda yang ada mula, macam kita. Kita ada mula tak? Ada. Kita beranak, itulah permulaan kita. Masjid ni ada mula. Ada mula, dulu mana ada, kemudian dicipta. Itulah permulaan masjid. Dunia ni ada mula. Ada mula, dulu dia tak ada asalnya, tetapi dicipta. Tapi Allah ada mula. Allah ni wujudnya tiada mula. Allah ini qadim, dia tidak ada mula. Jadi kalau kata ulama tauhid, ada benda yang tak ada mula dan tak ada akhir. Macam Allah, sifat-sifat Allah ada mula, tak ada mula. Ada yang ada mula, ada akhir. Macam makhluk kita ni, manusia ni, kita ada mula, tidak? Ada mula. Dan kita ni ada akhir, betul tak? Nanti mati habislah. Ada yang ada mula, tak ada akhir. Apa yang ada mula tapi tak ada akhir? Syurga. Kan? Syurga benda-benda yang Allah kekalkan, yang tidak binasa. Bila tiup sangkakala pun syurga tetap ada, neraka tetap ada. Tapi dia ada mula. Dulu syurga tak ada, maka dia ada mula. Cuma dia tak ada akhir. Ada yang tak ada mula, ada akhir. Apa yang ada mula, tak ada akhir? Azali. Azali. Azali ni suatu benda yang tak ada permulaan. Bila akhirnya? Dengan Allah menciptakan makhluk. Maka tamatlah zaman, kita kata adamul makhluqat dipanggil. Zaman adamul makhluqat. Suatu yang makhluk, tak ada satu pun. Ataupun kita kata azali. Bila Allah ciptakan makhluk, habislah. Zaman makhluk ini zaman mumkinat. Zaman yang Allah mula ciptakan, menjadikan makhluk-makhluk. Jadi qidam ni faham dia tidak ada mula lah. Kalau Allah ada mula, kalau Allah ada mula, tentu ada yang mencipta, betul tak? Kita ada mula tak? Mula kita dari siapa? Mak kita. Mak kita ada mula. Mak kita mula dari siapa? Tok kita. Ataupun mak kepada mak kita. Tok kita ada mula? Ada. Mak kepada tok kita. Mak kepada tok kita ada mula? Ada. Tok kepada tok kita. Tok kepada tok kita ada mula? Mak kepada tok kita. Jadi dia akan ada mula. Sampailah sekali siapa? Nabi Adam ada mula. Nabi Adam ada mula. Siapa yang bagi mula dia? Siapa yang jadikan dia? Allah yang ciptakannya. Allah ada mula.
Kalau kita kata Allah ada mula, siapa yang bagi Allah mula? Siapa yang menjadikan Allah? Sebab setiap yang ada mula tu, dia ada punca dia yang menjadikan dia ada. Sebab kita sebut dah pada bab wujud tadi, takkan ada satu benda melainkan ada yang menjadi. Kita ada mula kita, mak kita melahirkan kita, tok kita melahirkan mak kita sampai Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan. Jadi kalau Allah ada mula, siapa yang bagi jadi Allah pula? Kalau ada yang menjadikan Allah, siapa menjadikan dia pula? Allah menjadikan kita. Kalau kita kata Allah ni ada pencipta juga, siapa cipta dia? Tuhan mana pula cipta dia? Tuhan A. Tuhan A ada mula tak? Ada mula juga. Kalau ada mula, siapa ciptakan dia? Tuhan B. Tuhan B ada mula juga. Kalau ada mula, siapa yang cipta dia? Tuhan C. Tuhan C ada mula juga. Kalau ada mula, siapa yang cipta dia? Tuhan D. Terus bila nak habis? Dia bila koin naik, dia akan ada habis. Dia tak akan berterusan. Dia kalau turun, tak apa berlanjutan. Kalau kita bilang nombor 1, kita boleh bilang tak habis. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, sejuta, 1 bilion, 1 trilion dan seterusnya. Kita boleh tambah. Tapi kalau kita kira mengundur, dia akan ada hujung. Kita kira dari 1000, kemudian 999, 998, 997, sampai 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Sebelum 1 ada siapa? Tak ada dah. Dia akan ada hujung. Mustahil kalau dia naik terus tak ada. Kalau kita kata Allah ni, Allah ada Tuhan lain cipta dia. Tuhan ni cipta dia. Tuhan ni cipta dia. Sampai bila? Sebab dia koin naik, dia akan ada hujung. Tak boleh. Jadi itu namanya suatu benda yang akal kita kata bohong, tak boleh terima. Bila benda tu tak boleh terima, maka kita kata Allah ini sifatnya qidam. Allah ni sifatnya qidam. Sebab bila kita kata ada pencipta, dia akan jadi cerita mengarut. Bila kita kata Allah ada mula, dia akan pikut cerita mengarut. Maka bila cerita mengarut ni, benda mustahil ni, kita tak boleh isbatkan, maka sabitlah bahawa Allah itu tiada mula. Faham ke tidak ni? Boleh no? Boleh. Saya pakai bahasa mudah-mudah dah lah ni. Jelas nah. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, yang beriktikad, ia hendaklah mensyukuri Allah yang menjadikannya sebagai mukmin dan mendapat taufik darinya. Jelasnya sifat ketiga, sifat baqa. Nak lama-lama sangat tak boleh. Lagi tak habis. Baqa artinya apa? Kekal. Kekal, maka mustahil dihubungi Adam. Maksudnya ada akhir bagi kewujudan Allah. Itu mustahil. Kewujudan Allah ni tidak ada penghujung. Dia tidak ada noktah, tidak ada akhir. Ada Allah tidak ada mula, ada Allah tidak ada akhir. Depan pun tak ada stop, belakang pun tak ada stop. Kita dua-dua ada. Dalil sama. Baqa dan Adam ini dia benda menggunakan dalil yang sama caranya. Firman Allah Taala, ini dalil Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu dalil Al-Quran. Dalil akli dia lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Allah mesti bersifat baqa. Sebab apabila Allah tak bersifat dengan baqa, maka mustahil Allah bersifat dengan qidam. Allah ni mesti kekal sifatnya. Dalam Jawharatul Tauhid kata apa? Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Tiap benda yang jaza alaihi al-adamu, yang harus menerima adam, yang harus menerima binasa, benda yang boleh binasa, tentulah mustahil bersifat dengan qidam. Macam kita ni boleh binasa, betul tak? Makanya kita tak bersifatlah dengan qidam. Setiap benda yang boleh binasa, mustahil dia bersifat dengan qidam. Itu nas ulama di dalam matan Jawharah lah. Bila mustahil qidam, dia akan jadi yang piang tadi. Tuhan ni cipta ni, Tuhan ni cipta, itu pun dia jadi mustahil juga. Jadi mengarut semua. Bila kita kata mustahil Allah ada pencipta, tentulah Allah bersifat juga dengan baqa. Payah tak faham. Kalau tak faham,
i'tiqad ini saja. Allah tak ada mula, Allah tak ada akhir. Itu saja. Kan? Itu sah dah akidah. Tak faham lah ustaz ni cerita Ustaz pusing kot ni, Ustaz pusing kot ni, pedih lah. Sebab waktu sempit ni memang tak boleh nak hurai banyak. Jadi kalau tak boleh juga, tak lepas ke akidah dah. I'tiqad dalam hati Allah ni tak ada mula, Allah ni tak ada akhir. Cukup, itu saja. Itu saja akidah yang perlu kita tanam dalam hati. Itu saja dah lepas dah. Dalil dia alam ini nah. Kalau Allah binasa, baqa' ni maknanya kekal. Kalau Allah ni binasa, Allah macam makhluk lah. Tidak. Kita ni binasa kan? Kita ni akan binasa. Mati kita habis lah. Kalau Allah pun binasa, Allah serupa dengan makhluk lah. Kalau Allah serupa dengan makhluk, maknanya Allah lemah lah. Dah nama Tuhan takkan lemah kot. Pasal apa dia boleh jadi Tuhan kalau dia lemah? Kalau dia lemah, dia takkan boleh mentadbir alam ni. Dia takkan boleh cipta segala-galanya. Tak boleh. Dia pikuk tu lah kan. Lebih kurang macam tu nah. Jelas nah? Baik. Katanya, dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mutaakkid, ia hendaklah ingat bahawa ia akan mati, kerana dengan itu ia boleh membanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sifat yang keempat. Pertama kita tanam Allah ada. Kedua kita tanam dalam hati Allah ini tak ada mula. Ketiga kita tanam dalam hati Allah ini kekal selamanya. Yang keempat katanya mukhalafatuhu lil hawadith. Maknanya apa? Berlainan bagi, artinya Allah Ta'ala berlainan bagi segala yang baharu. Maka mustahil Allah Ta'ala bersamaan bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala salah satu lagi, Allah ni mukhalafah. Allah ni tak sama dengan makhluk. Apabila ada suatu benda yang kita samakan dengan makhluk, maka itu mustahil. Maka perlu kita takwilkan apabila ada suatu nas yang seakan-akan pada zahirnya serupa dengan makhluk. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dia kata dalam matan Jawhar, wa kullu nassin, setiap nas Al-Quran, hadis, awhamat tashbih, yang memberi waham, yang memberi sangkaan bahawa Allah ni serupa. Awwilhu, mazhab pertama suruh kita takwil. Pertama takwil, ada mazhab kedua awilhu aw fawwid, ataupun kita tafwid, serah kepada Allah makna dia, tetapi warum tanziha, tapi kita kena tanzihkan dulu. Ala kulli hal dua-dua. Macam contohnya ada sebahagian ayat Al-Quran yang kata Allah ni serupa makhluk. Allah ni ada bertempat macam makhluk. Allah ini ada tangan, Allah ini ada begini-begini, Allah turun naik dan sebagainya. Maka ada dua mazhab dalam bermuamalah ayat ini. Pertama, mazhab yang menyuruh kita takwil. Maksud takwil ini kita menggunakan makna lain yang bukan makna asal ataupun makna zahir ayat itu, tetapi yang seiring dengan bahasa. Yang kita takwil ni pun tak lari dengan bahasa yang digunakan. Itu lebih kurang bahasa mudah nah. Contohnya macam mana? Contohnya Tuhan kata yadullah, tangan Allah. Allah ada tangan. Kalau kita kata Allah ada tangan, maknanya apa? Allah serupa dengan makhluk. Maka takwilkan dia. Menggunakan mentakwil apa? Tangan ni selalu memberi makna apa? Kekuatan. Jadi dengan makna qudratullah. Takwil dengan sesuatu yang, siapa yang kerja nak takwil ni? Ulama lah, bukan kita. Ulama lah yang takwil. Ulama mengatakan yadullah dengan makna qudratullah. Ada satu mazhab lagi dipanggil mazhab tafwid. Dia serah. Maknanya serah pada Allah, tetapi dia tanzihkan dulu. Tangan bukan seperti yang kita faham makna tangan makhluk ataupun ini, tak. Tetapi makna dia serah pada Allah. Tangan, tetapi bukan yang macam kita bayangkan, bukan yang macam kita fikirkan, tidak. Serah maknanya pada Allah lah. Itu dua mazhab. Itu sifat Allah lah. Allah ni tak serupa dengan makhluk. Tak serupa pada zat, tak serupa pada sifat, tak serupa pada af'al. Ini perbahasan yang dibahas dalam kitab Tauhid. Zat Allah tak serupa macam zat makhluk. Macam mana?
Zat Allah tak ada kepala, tak ada kaki, tak ada tangan kah? Macam tu makna? Dia ada, bukan tu dah. Tetapi makna zat Allah tak serupa macam zat makhluk ni, diri Allah tak serupa macam diri makhluk ini, dengan makna kata zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Zat Allah tak serupa dengan zat makhluk, dengan makna zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Itu maknanya. Bukan kita menafikan Allah ni bentuk dia tak. Memang itu pun ya, tapi makna yang tak serupa tu, zat Allah bukan berjirim, berjisim. Kita berjirim. Ni natang ni jirim ni. Ni jirim. Dia kena mengambil lapang. Bila mengambil lapang dia ada tempat. Tiang tu simen, jirim. Bukti dia jirim, tak pergi hantuk kepala rasa apa. Dia belangkau, dia sakit. Dia berjirim. Dia ada benda. Dia mengambil ruang. Badan kita ni jirim. Zat Allah adakah jirim? Suatu benda yang mengambil ruang, suatu benda yang mengambil lapang, suatu benda yang bertempat? Tak. Bila kita kata Allah ini berjirim, maknanya dia mengambil ruang. Bila ada ruang, maknanya tempat. Tempat ni kalau dalam ilmu makulat dia berbincang lah kan. Orang ngaji tauhid banyak-banyak ni dia berbincang. Tempat ni sebenarnya apa? Tempat ni kursi ni tempat kah? Tempat kita kursi ni kah? Kalau dalam bincang ilmu tauhid ni, tu bukan. Kursi ni bukan tempat kita. Tempat ini ruang, atau bahasa mudah-mudahnya tempat ini suatu yang ruang ataupun kita kata apa? Ruang yang diambil oleh jirim tu. Tempat bagi handphone ni apa? Ni kawasan yang diambil ni, ruang dia. Itulah tempat ni. Tempat ini dengan kita bersama. Di mana kita ada, di situlah tempat kita. Tempat ini bukan, kerusi bukan tempat saya. Kerusi ini dia ada tempat dia sendiri. Dia mengambil ruang. Apabila sesuatu mengambil ruang, di situlah tempat dia. Ruang yang diambil itulah tempat dia. Di sini lapang, tak ada apa-apa lah. Hakikatnya ada udara, tapi kita kata lapang, tak ada apa-apa. Kemudian bila handphone ni bergerak duduk sini, sinilah tempatnya. Tempat yang diambil, ruang, kawasan yang handphone ni ambil, di situlah tempatnya. Itu tempat. Sebab apa dia bertempat? Sebab dia berjisim. Bila berjisim, dia perlukan ruang. Dia perlukan kawasan ataupun perlukan tempat. Tuhan, zat Allah tidak berjirim. Sebab itu kita tak boleh kata Tuhan bertempat. Sebab bila kita kata Allah bertempat, makna Tuhan ni berjisim. Kita samakan Allah ni dengan makhluk, iaitu berjisim. Itu zat Allah tak serupa. Sifat Allah pun tak serupa. Sifat Allah ini kita kata, ini nanti sama mengaji lain lah. Sifat Allah dengan makna kata, sifat Allah bukannya arat. Ini kita kata tadi, sifat dan arat tadi. Arat ni dan sifat ni ada sikit beza lah. Sikit beza. Arat ni dia berubah. Sifat ni dia boleh. Allah kita panggil sifat. Sifat kudrat, sifat iradat. Kita tak boleh panggil arat pada sifat Allah. Pada diri kita, kita boleh panggil sifat, kita boleh panggil zat. Bahasa mudahnya kita kata macam mana? Huraian yang sebenarnya susah sikit, nak panjang sikit nak ceritanya. Cuma kita kata sifat Allah tak macam sifat makhluk lah. Kudrat Allah tak macam kudrat makhluk. Sebab arat ni dia berubah-ubah. Dia tak kekal dua zaman mengikut sebahagian pendapat. Itu panjang cerita pula kan. Simpanlah tu no. Simpan. Mungkin ada daurah kemudian atau ada peluang mengaji mana pula ulang balik. Nak ligan masa. Dan ketiga, af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Sebab perbuatan Allah dibahaskan di dalam kitab tauhid, perbuatan Allah itu tidak bertujuan, tidak ada gharad. Perbuatan makhluk ada tujuan. Bahasa mudahnya, Allah buat tidak ada sebab, tetapi ada hikmah. Itu bahasa yang tepat. Kita kata sebab apa Allah bagi jadi ni, sebab apa Allah bagi jadi ni. Sebabnya asalnya di dalam kitab tauhid, dia bukan sebab tetapi hikmah. Apa hikmah Allah buat begini, apa hikmah Allah buat begini, itu yang tepatlah. Tapi kita guna bahasa mudah, kita kata sebab. Tujuan Allah sebenarnya tidak bersebab dan tidak ada tujuan. Begini saya cuba mudahkan faham.
Kita kalau kita nak ayak, kita buat apa? Kalau orang dulu-dululah dia bina rumah, dulu tak ada paip ayak kan. Kalau dia nakkan air, dia buat apa? Korek telaga. Jadi dia korek telaga tu kenapa? Sebab apa? Apa tujuan dia korek telaga? Dia nak air. Dia bukan nak korek. Buat apa dia penat-penat korek? Dia penat-penat korek tu sebab dia nak air. Sebab apa? Sebab manusia ni lemah untuk mendapatkan air kecuali kena ada wasilah lain. Kena pikuk ni dulu, kena jauh dulu baru boleh dapat air. Boleh tak kita ambil air macam tu saja? Main air boleh cawan. Boleh tak boleh? Kita kena korek telaga. Kalau saja-saja nak korek telaga, tak ada siapa. No? Penat-penat buat kelap-kelap saja. Itu kerja, kita buat kerja tu. Maka wajib kita, ini bahasa adat lah kan. Wajib kita korek telaga kalau kita nak air. Kita takkan mampu dapat air kalau kita tak korek telaga. Jadi korek telaga kita tu ada sebab tak? Ada sebab. Ada tujuan tak? Ada tujuan. Allah bila dia buat suatu benda bukan ada sebab, bukan ada tujuan, tetapi hikmah. Sebagai contoh begini, Allah jadikan beras. Ada tujuan kah? Oh, tujuan dia sebab nak bagi manusia kenyang lah. Oh, kalau macam tu, kalau Allah tak bagi jadi beras, manusia tak boleh kenyang. Allah lemah mengenyangkan manusia ni macam tu saja, tak boleh. Dia tak mampu nak bagi kita kenyang. Dia kena cipta dulu benda lain, beras, baru kita boleh kenyang. Jadi mustahil lah menyebabkan Allah lemah. Bila Allah ni buat sesuatu benda dengan sebab tujuan, maknanya Allah lemah. Kita lemah nak jadi kaya, nak tiba-tiba hari ni saya nak jadi kaya terus, boleh tak? Tak boleh, kita tak mampu. Tetapi kita boleh usaha, kerja, buat gini, jual karipat, jual sayur lah, kali jadi kaya, berniaga. Maka nak satu benda, kita kena kona kot lain dulu. Jadi benda yang kita buat tu ada tujuan, ada sebab. Kita nak jadi orang alim boleh tak? Nak jadi terus alim, beranak-beranak terus jadi alim, tak boleh. Jadi kena mengaji dulu. Jadi mengaji ni ada sebab tujuan, sebab nak dapat ilmu. Allah perlukah kepada sebab-sebab untuk menjadikan sesuatu? Allah nak beri kenyang kita, perlukah, wajibkah Allah jadikan dulu beras, jadikan dulu gandum untuk beri kenyang kita? Allah perlukah ataupun wajibkah bagi Allah ciptakan air dulu baru kita boleh hilang dahaga? Kalau kita kata Allah bagi jadi air sebab ataupun tujuan Allah bagi jadi air tu nak bagi kita hilang dahaga, maknanya Allah lemah. Allah tak mampu hilangkan dahaga kita, melainkan kena cipta air dulu. Maka kata ulama tauhid, itu bahasalah, bahasa ulama tauhid, dia kata perbuatan Allah bukannya bertujuan ataupun bersebab, tetapi dipanggil hikmah. Hikmah Allah jadikan air kerana nak menghilangkan dahaga. Tapi boleh Allah hilangkan dahaga walaupun tak pakai air. Hikmah Allah jadikan beras supaya kita boleh makan kenyang. Tapi boleh Allah hilangkan lapar kita walaupun Allah tak ciptakan beras. Nampak tak? Cuma bahasa kita harian kita guna, kita kata sebab lah, tak ada masalah. Kita kata sebab apa Allah bagi jadi beras? Sebab nak bagi kita kenyang. Itu bahasa harian kita. Sebab apa Allah bagi jadi air? Kita tanya. Sebab apa Allah bagi jadi air? Sebab nak bagi hilang dahaga. Itu bahasa harian kita. Tapi dalam hati kita i'tikad apa? I'tikad Allah nak bagi hilang dahaga macam tu saja pun boleh. Tak bagi jadi air? Boleh? Tak boleh. Itu mana betul dah akidah kita. Cuma ini bahasa di dalam kitab tauhid. Dia kata af'alullah tidak macam af'al makhluk. Perbuatan Allah tak macam perbuatan makhluk. Setiap perbuatan makhluk ni ada sebab. Dia bukan buat saja-saja. Dia buat tu kerana nak satu benda. Sebab dia tak mampu mencapai benda yang dia nak, melainkan kena ada wasilah. Maka dia buat benda tu. Maka buat sesuatu tu kerana sebab. Begitu nah, jelas nah. Itu sedikit sebanyaklah. Jadi Allah tak sama. Perbuatan Allah pun tak sama dengan makhluk. Sifat Allah pun tak sama dengan makhluk. Zat Allah pun tidak sama dengan makhluk. Jelas? Boleh faham? Kan macam dia kata apa ni ustaz ni mengaku ni tak faham pun. Dia kena lama-lama sikitlah. Pelan-pelan fikir pelan-pelan bolehlah. Dia kalau terus macam tu memang susah sikit nak dapatkan.
Nama pun ilmu. Memang macam tu. Kena mengaji, kena mengulang, kena fikir. Kalau benda ilmu ni mudah, semua beranak jadi alim lega lah kan. Jadi reti, tak payah ngaji. Kan? Semua orang tak payah ngaji kalau benda ni mudah. Sebab benda ni susah, maka kena mengaji. Semua dapat pahala. Apa yang kita fikir dapat pahala. Allah anugerah akal ni, so kita fikirlah. Kan Allah bagi akal ni. Untuk apa Allah bagi akal ni? So fikir apa? So fikir benda-benda macam ni lah. Fikir tentang zat Allah, kebesaran Allah kita kata. Mengenali Allah. Jelas kan? Jadi apa sahaja yang kita, kalau kita tak berapa nak faham hak tadi lah, kalau kita tak apa nak faham hak tadi, begini sahaja secara mudahnya, apa sahaja yang kita orang kata Allah ni seperti makhluk, tolak yang tu. Kalau ada suatu benda yang seperti makhluk pun macam tu, kita kata Allah pun macam tu, maka tolak yang tu. Itu bukan sifat Allah nah. Allah ini laisa kamislihi syai', tak serupa dengan suatu benda apa. Ketika mana Nabi naik malam Mi'raj, Nabi dibuka hijab melihat zat Allah, sahabat tanya, Nabi kata tak tahu nak cerita macam mana sebab tak ada umpama. Allah tak serupa dengan sesuatu, maka tak boleh nak cerita Allah macam mana sebab dia tak serupa. Kalau orang tak pernah tengok kucing, atau orang tak pernah tengok singa, tapi dia pernah tengok kucing, kita boleh cerita singa tu macam mana. Dia macam kucing, sama macam mana? Dia ada bulu, dia ada 4 kaki, tengkok dia bulu banyak sikit lah. Kita boleh cerita. Sebab apa? Ada misal, sama. Tetapi benda yang tak ada misal, tak ada contoh, kita nak cerita macam mana? Kawan tu macam mana? Dia punya muka, macam mana nak cerita? Duk macam mana, dia tak nampak contoh. Sebab tak nampak di depan dia. Kita tak boleh cerita kalau benda tu tak ada contoh. Tapi kalau ada contoh, kita boleh cerita. Allah ni ghaib, benda yang kita tak nampak. Yang pernah melihat Allah, Nabi di dunia ni. Yang pernah bertemu dengan Allah, Nabi. Bukan bertemu dengan makna tempat lah. Bukan Nabi naik Isra' Mi'raj, maknanya Tuhan duduk di langit dah, Nabi naik langit. Itu tempat Nabi, bukan tempat Allah. Nabi nak berjumpa dengan Allah ni, maka mesti tempat yang istimewa. Kita nak sembahyang pun, kita sembahyang di masjid, tempat yang istimewa. Tuhan duduk kat masjid sajakah? Tidak. Habis tu mayang kat masjid pasal apa? Tempat kita nak munajat dengan Allah perlu tempat yang sesuai. Nabi nak kita kata nak bermunajat dengan Allah, maka Allah angkat di tempat yang paling istimewa di langit. Tapi itu bukan tempat Allah. Nabi saja di langit. Allah ni tak bertempat. Kalau kita kata Allah ni bertempat, dia patah balik tadi. Allah tu bertempat maknanya jirim. Jirim saja yang bertempat. Macam mana tak bertempat? Memang kita tak boleh nak cerita sebab dia tak ada contoh. Laisa kamislihi syai'. Nabi Musa mendengar Allah di Bukit Tursina. Allah di Bukit Tursina kah? Dah, bukan tempat Allah. Itu tempat Nabi Musa. Nabi Musa bertempat di Bukit Tur, bukan Allah bertempat di Bukit Tur. Jelas kan? Sifat yang terakhir, secara ringkasnya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maknanya ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Bahasa Tok Guru dulu, dia kata, Syekh Abdul Qadir, dia kata apa? Ada Allah dengan cara dirinya sendiri. Ada Allah dengan cara-cara dirinya sendiri. Macam mana? Cara Allah, bukan cara makhluk dah. Ada Allah dengan cara diri dia sendiri. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Bukan kita terjemah jadi Allah dengan sendiri dah. Kalau jadi itu maknanya ada mula. Dulu tak ada, kemudian dia jadi, dia ada. Jangan terjemah jadi kan. Ada sebahagian ulama kata jangan terjemah begitu. Maknanya ada Allah dengan cara dirinya sendiri. Maksudnya suatu yang kita tak boleh nak faham lah kan. Setiap suatu dia ada cara dia. Cantik manusia ada cara dia. Cantik binatang ada cara dia. Sama ke cantik binatang dengan cantik orang? Tak sama. Segak lelaki ada cara dia. Segak cara lelaki lah kita kata. Segak perempuan ada cara dia. Kita kata segak cara perempuan. Sama ke segak lelaki dengan segak perempuan? Kalau segak lelaki sama dengan segak perempuan, kita tengok lelaki pun bernafsu habis lagi. Kan? Dia tak sama. Segak perempuan lagu lain, segak lelaki lagi lain. Tapi masing-masing segak. Ni segak, ni segak. Tapi masing-masing ada cara segak dia. Kan? Ada, kita ada. Allah pun ada. Tapi Allah ni ada dengan cara dirinya sendiri.
Dia tak sama macam ada kita. Kemudian di dalam perbahasan kita tauhid, ada Allah dengan diri sendiri ni dibahaskan dengan dua benda. Ada Allah ini dengan makna tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada mukhassis. Maknanya begini, Allah ini, zat Allah ada dan Allah ni tak menumpang dengan siapa-siapa. Tidak berhajat kepada mahal maknanya tidak berhajat kepada zat yang lain. Ada Allah tak berhajat kepada mahal, maknanya tak berhajat kepada zat. Mahal bukan makna tempat di sini. Ini istilah dalam sifat ni. Mahal dengan makna zat. Allah ada tak menumpang kepada zat. Sebab ada benda yang kena menumpang. Contohnya apa tadi? Sifat. Sifat ada tak? Putih ada tak? Ada. Tapi ada dia macam mana? Dia kena tumpang kat baju, betul tak? Boleh putih terbang macam tu. Boleh manis mai masuk dalam cawan kita macam tu. Kita ambil manis, macam mana nak ambil manis? Tak ambil gula, nak ambil manis saja. Boleh? Tak boleh. Jadi ada dia, ada. Tapi dia kena tumpang. Allah ada. Tapi Allah menumpang. Tak, Allah ada, dia tak menumpang. Tak berhajat kepada mana-mana zat. Dan ada Allah juga tidak berhajat kepada mukhassis. Dengan makna mukhassis ini adalah pencipta. Itu bahasa mudah. Allah ada, tak ada yang mencipta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu, kul huwallah itu tauhid kita. Ada Allah ini dia tak beranak, dah tak diperanak. Ada yang kata ada dulu kan orang Kristian dia kata Maryam ni Tuhan, Nabi Isa ni Tuhan. Maka nafi lam yalid wa lam yulad. Tuhan ni dia bukannya ada yang beranak dia, bukan ada yang cipta dia, bukannya dia ada anak dan dia bukannya diperanakkan, tak. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi akidah kita Allah ada, dia tak ada pencipta. Ada dia bukannya dengan pencipta, tapi ada dia dengan cara sendiri. Habis tu macam mana ada dengan tak ada pencipta? Kita kata kan kita sebut tadi, mana boleh ada suatu benda kalau tak ada pencipta, kan? Mana boleh tiba-tiba sejuta ton naik satu bangunan tanpa ada pencipta? Boleh. Tiba-tiba lepas sejuta ton ada seekor kambing tengah-tengah ni? Boleh. Tak ada siapa beranak, tak ada siapa cipta, ada tweet keluar seekor kambing? Boleh. Kambing ni mana mak dia? Dia tak ada mak, dia memang tak tahu ada tweet macam tu je. Boleh macam tu? Tak boleh. Habis tu macam mana kita kata Allah ada tapi tak ada pencipta? Itu kita kata ada Allah dengan cara diri dia sendiri. Dia ada, tapi bukan macam ada makhluk. Ada makhluk perlu pencipta. Ada Allah tak ada pencipta. Macam mana? Itu kita tak boleh faham. Itu tak boleh faham. Sebab kalau kita kata Allah ada pencipta, dia akan pihak tadi. Dalil qidam jelas mana dalil dia? Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya bahasanya Allah Taala sungguh terkaya daripada sekalian makhluk. Maknanya Allah tak berhajat. Allah ni qiyamuhu binafsih, dengan mana Allah tak ada hajat kepada pencipta, Allah tak hajat kepada siapa-siapa untuk menguruskan dia. Ada Allah dengan cara diri dia sendiri. Kalau macam tu tua dulu dia buat bahasa gini. Dia ada anak kecil. Ni anak umur berapa? Dia kata ni kecil gini, dia ni hidup. Ni hidup dia dengan celah ketiak mak ni. Abang hak sulung pi mana? Dia dengan cara dia lah. Dia tak gantung kita dah. Dia hidup dengan cara dia lah. Dengan makna apa? Dia tak bergantung kat kita dah. Dia cara-cara diri dia. Dia tak ada pergantungan. Hak ni duk gantung kat mak ni, duk celah ketiak mak, baru darjah 5. Hidup dengan cara, dengan makna tak bergantung kepada ibu ayah. Dia hidup dengan cara-cara dia. Maknanya dia sendiri-sendiri. Allah ni ada dia dengan caranya sendiri. Dengan makna Allah tak berhajat kepada mana-mana makhluk. Ataupun tak berhajat kepada siapa-siapa untuk menjadi, untuk mencipta dan sebagainya. Benar? Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, yang beriktikad, ia hendaklah mengatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa hajat kita kena serah pada Allah, sebab Allah ni semua berhajat kepada dia, dia tak berhajat kepada makhluk. Habis di situ. Puas hati no. Berapa sifat? 5 sifat sekali harum. InsyaAllah lah. Kalau tak apa nak faham, maka ambil yang asas saja. Faham makna sifat itu, kemudian itu yang kita i'tiqad. Detail-detail tu
Nanti kalau ada kuliah-kuliah mana, ikutilah mana-mana ustaz kan. Di sini ustaz-ustaz banyak, di masjid ni pun ada jemputan kan. Kita tahu ya. Dalami lagi lah. Perbahasan dia ada lagi banyak. Setiap sifat ni dia ada lagi dalam perbahasan. Dia ada pembahagian sifat nafsiyah, salbiah dan sebagainya. Itu disambung dengan ustaz-ustaz lain lah. Kita akan sambung nanti wahdaniyah pula Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.